Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wallahu amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri perkongsian berkaitan dengan ilmu firaq. Untuk kali ini merupakan siri yang ke-14 dan merupakan tajuk yang terakhir dalam buku teks Sijil Tinggi Agama Malaysia. Tajuknya ialah berkaitan dengan sanggahan terhadap dakwaan ataupun kepalsuan yang dibawa oleh Al-Batiniyah, Al-Bahaiyah dan juga Al-Qadiyaniyah. Oleh demikian, perkongsian kali ini menyentuh dua perkara tersebut, iaitu yang pertama, aspek kebatilan yang diketengahkan oleh kumpulan tersebut, ketiga-tiga kumpulan tersebut, dan yang kedua, ayat-ayat Al-Quran yang membatalkan segala dakwaan kepalsuan mereka tersebut. Jadi itulah dua perkara pokok yang akan disentuh dalam perkongsian kali ini, insya-Allah. Melalui perkongsian yang lepas, kita telah ketahui ketiga-tiga kumpulan tersebut telah membawa dakwaan-dakwaan yang palsu yang bercanggah dengan akidah Islam yang sebenar. Di antara dakwaan tersebut, mereka menyatakan bahawa Al-Quran mempunyai makna yang zahir dan juga makna yang batin. Yang mana makna yang batin itu, yang tersembunyi itu hanya boleh diketahui dan ditafsirkan oleh kumpulan pemimpin mereka sahaja. Mereka juga mendakwa bahawa kerasulan belum berakhir. Nabi Muhammad bukanlah penutup bagi para rasul. Bahkan mereka mendakwa bahawa di kalangan pemimpin mereka itulah menjadi nabi dan menjadi rasul yang mereka mendapat wahyu terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketiga kumpulan tersebut, terutamanya kumpulan Bahaiyah, mereka menyatakan bahawa agama Islam belum sempurna dan ajaran yang mereka bawa itulah yang menyempurnakan ajaran ataupun agama-agama sebelum itu. Begitu juga mereka mendakwa Nabi Isa telah pun mati ataupun wafat disalib, dan juga ada dakwaan yang lebih palsu ataupun yang lebih teruk, ialah Allah Subhanahu wa taala telah menjelma dan meresapi bersatu bersama dengan para pemimpin mereka. Dan seterusnya mereka juga mendakwa adanya kitab yang telah menasahkan ataupun memansuhkan kitab-kitab samawi yang sebelum itu, iaitu Al-Quran, iaitu Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan kitab mereka lah merupakan kitab menjadi pemansuh ataupun yang telah menghapuskan hukum hakam agama-agama sebelum ini. Itulah dakwaan-dakwaan palsu yang dinyatakan dalam kumpulan tersebut. Dalam buku teks itu, dalam buku teks tingkatan 6 tu, dia ada cerita bahawa innal mabadi hazil firaq as-salasa. Jadi pegangan-pegangan kumpulan, ketiga-tiga kumpulan tersebut, yang pertama pegangan mereka itu ialah munafiyatun liqawaidil Islam wa mabadihi. Jadi pegangan-pegangan yang saya nyatakan tadi, dakwaan-dakwaan tersebut adalah menafikan ataupun bercanggah dengan kaedah dan juga pegangan Islam yang sebenar, yang dinyatakan dalam Al-Quran dan juga hadis. Begitu juga dakwaan-dakwaan mereka itu hadimatun li syariatil Islam. Contohnya mereka mengatakan Al-Quran telah dimansuhkan dengan kitab pegangan mereka. Al-Quran mempunyai tafsiran yang batin, yang hanya diketahui oleh para pemimpin mereka. Ini sudah tentu hadimatun li syariatil Islam, sebagai meruntuhkan syariat Islam itu sendiri.
Begitu juga dakwaan-dakwaan kepalsuan mereka itu musqitatun litakalifiha. Dakwaan mereka itu boleh menyebabkan gugurnya semua pertanggungjawapan yang ada dalam Islam. Contohnya mereka mengatakan bahawa hukum hakam yang terdapat dalam Quran telah dimansuhkan dengan kitab yang ada dakwaan yang mereka mengatakan wahyu diturunkan kepada para pemimpin mereka. Begitu juga dakwaan-dakwaan mereka tersebut menyebabkan musajjilatul kufri alaihim, menyebabkan hukum kekufuran ataupun kafir ke atas mereka seperti mana kita ketahui dalam perkongsian yang lepas. Mereka telah bertemu yadkhuluna 'alan nas bi dhalalatihim. Mereka berdakwah, membuat seruan kepada manusia dengan mendakwa mereka annahum muslimun. Mereka mendakwa mereka adalah kumpulan ajaran Islam yang sebenar. Dan mereka mengatakan bahawa Al-Quran mempunyai zahiran wa batinan, mempunyai makna yang zahir dan juga mempunyai makna yang batin. Wala ya'lamu batinal Quran illa zu'ama'uhum, yang mana tidak diketahui makna yang tersembunyi dalam Al-Quran tersebut melainkan para pemimpin mereka. Summa yu'awwiluna al-Qur'ana bima yahdimu syari'atul Islam. Kemudian mereka mentakwilkan, menafsirkan ayat-ayat Quran yang mana membawa kepada meruntuhkan asas yang ada dalam Islam. Oleh demikian, Al-Quranul Karim telah menyatakan prinsip-prinsip yang telah membatalkan semua dakwaan-dakwaan tersebut, dan kita lihat selepas ini apakah ayat-ayat yang telah membatalkan dan menjadi sanggahan terhadap dakwaan-dakwaan palsu mereka ini. Di dalam buku teks terdapat 6 ayat yang secara jelas menafikan segala dakwaan kumpulan-kumpulan tersebut. Ini menunjukkan bahawa dakwaan mereka itu palsu dan tersasar jauh daripada apa yang telah Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Ini adalah di antara ayat yang jelas menunjukkan bahawa dakwaan mereka tersebut adalah dakwaan yang palsu dan menyeleweng. Yang pertama ialah Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 4, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Kami tidak mengutuskan seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Jadi ayat ini secara jelas menunjukkan bahawa dakwaan yang mengatakan bahawa Al-Quran mempunyai makna yang tersembunyi dan hanya diketahui oleh pemimpin mereka ataupun imam mereka adalah dakwaan yang palsu, kerana mustahil bagi seorang rasul yang Allah utuskan tidak menjelaskan perkara-perkara tersebut. Kerana dalam ayat ini secara jelas Allah menyatakan semua rasul yang diutuskan adalah liyubayyina lahum, untuk menjelaskan secara terang, nyata kepada kaumnya. Jadi oleh demikian, tugas para rasul adalah menjelaskan tanpa ada menyembunyikan fakta-fakta yang berkaitan dengan sesuatu syariat. Jadi dakwaan mereka yang mengatakan bahawa Al-Quran mempunyai makna yang batin, yang tersembunyi, maka dakwaan tersebut adalah dakwaan yang palsu dan jauh terpesong daripada ajaran Islam. Okey, seterusnya yang kedua ayat Al-Quran yang mengukuhkan lagi makna tersebut ialah Allah berfirman, wa anzalna ilaika zikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim. Ini juga menunjukkan bahawa Rasul
Rasulullah SAW bertanggungjawab untuk menjelaskan segala-galanya kepada umatnya. Melalui Al-Quran diturunkan, kemudian dijelaskan melalui hadis. Tidak ada satu pun perkara yang tersembunyi yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Oleh yang demikian, dakwaan kumpulan-kumpulan tersebut yang mengatakan bahawa para pemimpin mereka mempunyai kelayakan yang mengetahui perkara-perkara tersembunyi yang tidak dinyatakan oleh para rasul, itu adalah dakwaan yang palsu dan juga sesat. Yang ketiga ialah Allah juga berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Ya. Dalam ayat tersebut Allah dah cerita secara jelas, ya, Rasulullah SAW yang membawa Islam, yang membawa syariat Islam telah disempurnakan. Makna menunjukkan bahawa tidak ada yang tersembunyi, tidak adalah wahyu selepas itu akan diturunkan selepas kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana agama itu telah pun disempurnakan melalui syariat Islam, dan begitu juga Allah secara jelas mengatakan wa raditu lakumul Islam madina, dan aku iaitu Allah redha Islam sebagai pegangan hidup bagi kamu semua. Ya? Oleh demikian, dakwaan yang mengatakan bahawa agama Islam belum sempurna, yang tidak sejajar ataupun tidak menepati zaman yang ada sekarang ini, adalah dakwaan yang palsu. Ya? Kerana Allah sendiri telah menyatakan bahawa Islam mempunyai ciri kesempurnaan yang merangkumi segala aspek kehidupan manusia tanpa mengira di mana zaman itu berlaku, ataupun sentiasa syariat Islam ini sentiasa murunah, ya, sentiasa fleksibel, ya, mengikut zaman dan juga masa, dan Islamlah yang menjadi penentu. Syariat Islamlah sebagai rujukan dalam menentukan corak kehidupan manusia. Jadi dakwaan yang dinyatakan oleh kumpulan-kumpulan tersebut, yang mana agama mereka adalah agama yang menuruti kehendak ataupun sesuai dengan zaman moden, adalah hanyalah dakwaan yang palsu, yang lebih kepada menuruti keinginan hawa nafsu para pemimpin mereka sahaja. Berdasarkan ketiga-tiga ayat yang telah dinyatakan, yang dipaparkan sebelum ini, dalam buku teks dia telah menyatakan di sini, waqad anzalallahu al-Qur'ana ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amarahu bayanahu linnas fabayyanahu. Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dan Allah juga telah menitahkan kepada Nabi Muhammad agar menjelaskan segala-galanya kepada manusia, dan tugas tersebut, amanah tersebut telah dilaksanakan. Fabayyanahu, Rasulullah telah jelaskan. Maknanya tidak ada yang tersembunyi dah, seperti mana dakwaan kumpulan-kumpulan yang menyeleweng tersebut. Wa atamallahu alaina ni'mata dinihi. Allah telah menyempurnakan kepada kita nikmat agamanya, wadihan jalian, secara jelas dan nyata. Tak ada dah yang tersembunyi ke, yang belum disampaikan ke. Walam yatruk bayanahu li ahadin. Allah Subhanahu taala tidak meninggalkan berkaitan dengan penjelasan agama ataupun pegangan hidup itu bagi sesiapa pun selepas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daripada ayat-ayat tersebut telah nyata kepada kita bahawa Allah tidak menyerahkan tugas menjelaskan berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan agama kepada sesiapa pun selepas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini secara jelas bahawa dakwaan-dakwaan palsu
yang dibawa oleh kumpulan-kumpulan tersebut adalah dakwaan yang jauh menyeleweng dan juga sebenarnya hanyalah untuk memenuhi keinginan hawa nafsu para pemimpin mereka. Kita juga telah mengetahui melalui perkongsian sebelum ini bahawa mereka, kumpulan-kumpulan tersebut telah mendakwa bahawa kenabian ataupun kerasulan belum lagi ditutup. Mereka mendakwa para pemimpin mereka adalah mempunyai status sebagai nabi, mendapat wahyu daripada Allah dan sebagainya. Perkara tersebut telah dinyatakan dalam Al-Quran dengan firman Allah Ta'ala, وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا لِأَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ khataman nabiyyin. Jadi melalui ayat ini jelas Allah menyatakan bahawa Rasulullah SAW dengan kerasulan Nabi, kewafatan Rasul, selepas itu tidak ada lagi Nabi. Rasulullah SAW merupakan khataman nabiyyin, merupakan penutup segala para Nabi. Dengan ayat ini kita dah tahu bahawa dengan Allah tutup kerasulan, mana berakhirnya kerasulan dan juga kenabian, tidak ada lagi diturunkan wahyu seperti mana dakwaan kumpulan-kumpulan yang mengatakan bahawa para pemimpin mereka menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah telah menyatakan dalam Al-Quran bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan Rasulullah dan penutup bagi segala Nabi. Begitu juga Rasulullah SAW pernah bersabda, La nabiyya ba'di, tidak ada sebarang Nabi selepasku. Ini jelas dan nyata dakwaan mereka bahawa para pemimpin mereka adalah berstatus Nabi yang menerima wahyu adalah dakwaan yang sesat dan menyeleweng. Berkaitan dengan dakwaan mereka bahawa Nabi Isa telah pun wafat disalib dan mereka mendakwa bahawa pemimpin mereka menerima resapan, ada dibangkitkan sebagai Nabi Isa melalui resapan roh Nabi Isa dalam tubuh mereka, adalah dakwaan yang palsu. Kerana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah jelas menyatakan bahawa وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 157 menceritakan peristiwa bahawa dakwaan bahawa Nabi Isa telah disalib dan mati disalib adalah dakwaan yang salah. وَمَا قَتَلُوهُ, orang Yahudi tidak membunuh Nabi Isa. Begitu juga tidak mensalibkan ia. Tetapi Allah telah menjelmakan ataupun menyamakan seseorang bagi mereka. Lantas yang disalib, yang dibunuh itu bukanlah Nabi Isa, tetapi sebenarnya adalah seseorang yang Allah serupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Jadi dakwaan kumpulan tersebut bahawa Nabi Isa telah pun wafat, disalib, dan Nabi Isa dibangkitkan dalam rupa bentuk para pemimpin mereka adalah dakwaan yang salah dan bercanggah dengan ayat yang jelas dinyatakan dalam paparan ini, iaitu surah An-Nisa ayat 157. Manakala dakwaan yang mereka yang mengatakan bahawa para pemimpin mereka mencapai tahap Tuhan, ini sudah tentu bercanggah dengan logik akal. Dan melalui ayat Al-Quran Allah telah menyatakan secara jelas, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan melainkan Ia dan bersifat dengan Hayyul Qayyum, yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya mentadbir alam semesta ini. Maka dakwaan yang mengatakan bahawa Allah
menyerap masuk dalam tubuh para pemimpin mereka ataupun menjelma ataupun bersatu dengan tubuh para pemimpin mereka itu adalah amat-amat menyalahi logik. Kerana yang pertamanya menyalahi logik pemikiran kita. Kerana kenapa pula Allah nak tumpang tubuh manusia kan? Itu sudah tentu bersalahan. Seperti mana Allah berfirman, Allah Hayyul Qayyum. Allah itu maha hidup, tidak perlukan kepada hamba-hambanya Al-Qayyum, yang berdiri ataupun dengan dirinya sendiri, tanpa memerlukan kepada ataupun berhajat kepada makhluknya. Seperti dia menjelma dengan kepada orang ke, bersatu kepada makhluk ke, semua itu adalah pada logiknya adalah mustahil. Begitu juga Allah nyatakan dalam ayat Quran ini secara jelas, Allah hanya dialah Tuhan yang layak disembah dan bersifat Hayyul Qayyum. Kalau dia menjelma dalam tubuh manusia, sudah tentulah menyalahi sifat Al-Hayyul Qayyum tersebut, kerana seolah-olah Allah memerlukan hamba ataupun makhluknya menumpang dan juga bersatu dalam makhluk yang lain. Ini sudah tentu bercanggah dan juga dakwaan yang begitu palsu, yang secara logiknya sendiri telah tidak diterima ataupun mustahil untuk akal menerima Tuhan ataupun Allah bersatu dengan makhluk. Kerana itu telah menunjukkan bahawa menyalahi sifat ketauhidan Allah, begitu juga menyalahi sifat-sifat yang Allah miliki, iaitu sifat-sifat kesempurnaan, yang mana hanya makhluk yang memerlukan Allah dan Allah tidak memerlukan makhluk walaupun sedikit ataupun sekelumit. Oleh demikian, sudah tentulah sifat ataupun label kafir yang mereka dapat itu memang layaklah, memang layak mereka mendapat status kafir kerana dakwaan-dakwaan yang begitu palsu yang mereka bawakan. Tengok di sini kesimpulan dia, wa izan faqad kafara haula'i wastahaqqu ma wasafallahu bihi wa amsalahum. Mereka sudah jelas dengan dakwaan tersebut mereka telah menjadi kafir dan layaklah mereka mendapat apa yang Allah sifatkan, dan juga seumpama mereka seperti mana Allah sifatkan waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Allah sifatkan mereka lah golongan yang paling zalim kerana mereka telah mereka cerita ke atas Allah secara penipuan, pendustaan, dan mereka mendakwa mereka dapat wahyu daripada Allah. Dan inilah yang Allah sifatkan golongan yang paling zalim, dan di akhirat nanti mereka akan disediakan dengan azab yang begitu pedih. Semoga kita semua dijauhi daripada penyelewengan, dakwaan-dakwaan palsu daripada kumpulan-kumpulan ini ataupun seumpama kumpulan ini sepanjang zaman. Semoga kita sentiasa berpegang teguh dengan agama tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengamalkan syariat-syariat yang ada dalam Islam. Dengan perkongsian tadi, itu adalah tajuk yang terakhir dalam Sukatan Sijil Tinggi Agama Malaysia berkaitan dengan firaq ataupun kumpulan-kumpulan yang ada dalam sejarah Islam, yang mendakwa diri mereka Islam pada asalnya, kemudian menyimpang jauh daripada Islam, ajaran Islam. Jadi moga-moga kita termasuk dalam golongan yang sentiasa istiqamah dalam kebenaran. Kita mohon dijauhi daripada sebarang penyelewengan yang sentiasa akan ada di sepanjang kehidupan manusia. Semoga Allah lindungi kita daripada kumpulan-kumpulan dan pemikiran ataupun izm-izm yang bercanggah daripada Islam.
Untuk sekadar itu dulu, wallahu alam, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih di atas sokongan. Teruskan memberi sokongan. Semoga kita sama-sama dapat menyebar kebenaran, berkongsi keberkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.